Assalamualaikum. Video ni tentang standard normal distribution. Dalam topik ni ada dua jenis graf, normal distribution dan standard normal distribution. Kalau nak tahu graf tu standard normal distribution, dia ada ciri-ciri dia. Kalau kita tengok orang pondan, kita tahu ciri-ciri dia kan. Kalau orang tu pemarah, kita nampak dah ciri-ciri dia. Kalau orang tu sakit, kita nampak ciri-ciri dia. So untuk graf ni dia Z, kosong. Ciri-ciri dia mean kosong lah, ni dia. Dan standard deviation dia 1. Kalau sekarang nak cakap pasal lorek, apa ni, luas bawah graf ni, kalau kita highlight semua, dia mewakili 1. Maknanya probability 1 lah. Kan probability kan dia ada impossible to very possible kan, confirm kan. Kalau kita lorek semua, dia mewakili 1. Kalau kita lorek half kan, maknanya probability dia 0.5. Dan sebalik pun sama juga. Sebaliknya ini pun 0.5 juga. Okey. Ni infinity ni. 0.5. Jom kita try buat. So ada soalan, dia bagi macam ni dan dia tulis kat sini 1.2 1.23 lah, 1.23. Okey. So kalau dia lorek dan ke kanan macam ni, ni mudah lah. Jadi kita tengok dekat table. Okey, 1.23. So 1.2 dekat sini, ni nampak tak 1.2? Ni Z So Z kita fokus dekat sini je tau, kiri sekali dengan atas sekali. Jadi 1.23 maknanya 1.23. Ni ada. So jawapan dia 0.1093. 0.1093. So jawapan dia, kita buat macam ni, P probability Z more than 1.23. Lepas tu tulis jawapan tadi, saya dah lupa dah. 0. apa ni? 0.1093. Ni cara jawab dia. Okey, kita try yang lain. Contoh, kalau 0.26, okey, dia ke kanan kan. Okey, ni senang ni, 0.26 Jadi kita start tulis P Z more than 0.26 equal to, jadi kita tengok table 0.2, okey, lawa sini 0.2 dan 6 sini. So jawapan dia 0.3 apa tu? 3974. 0.3974. Mudah kan? Kalau macam ni pula, yang tadi tu ke kanan kan, kalau yang ni ke kiri, ni kosong, nampak tak? Ni kosong, ni positif, ni negatif lah. Okay, so kalau yang ni ditulis apa nama, negatif 0.32, negatif 0.32, dia sama macam graf tadi tu, cuma dia ke kanan. 0.32 sama je. Tapi macam negatif 1 pun dia sama macam yang graf tadi, cuma dia positif 1. Tapi make sure ini dia ke kiri lah, ni ke kanan. So macam 1.23 yang negatif ni, dia sama macam graf tadi, cuma dia positif 1.23. Tengoklah kat buku. Siapa yang tahu guna kalkulator, guna kalkulator. Nak belajar guna kalkulator tu, tengoklah video khas yang saya buat tu. Okay, next sample. Yang ni cara dia lorek ni lain sikit. Okay, contoh saya tulis sini 1.2 lah. Tetapi yang sebelum ni kita buat yang dilorek ke kanan kan. Ni lain sikit. Kita kena ingat, kalau kita lorek semua ni, yang untuk setengah ni kan,
Yang ni mewakili 0.5. Okey. Sama jugalah kalau sebelah sini pun, kalau kita lorek semua ni pun 0.5. Sebab tu 0.5 campur 0.5 dapat 1. Anyway, kalau untuk kes ni kita kena buat macam ni. 0.5 sebab mewakili semua ni, tolak P Z more than 1.2. Macam tu ya. Make sure dia tolak ni. So kalau kita tengok table tu 1.2 tu 0.1151, tak silap saya. Ni dari table korang tolak nanti korang dapat jawapan 0.3849. Ni jawapan dia. Okey. Ni kalau graf yang jenis macam ni tau. Yang lorek yang jenis macam tu. Sama juga. Kalau dia bagi graf tapi dia lorek belah negatif. Yang ni saja. Lepas tu ni pun negatif 1.2. Dia sama macam ni, cuma dia positif. Sama je. Okey. So kalau korang dapat soalan macam ni, dia macam ni lebih kurang. Boleh. Kalau yang macam ni, kita tahu kalau kita lorek semua, dia mewakili apa? 1 kan. So kita nak yang berlorek ni je. So korang boleh buat macam ni. 1 tolak P Z more than 1.2 sebab yang ni, dengan tolak dengan P Z less than negative 1.2. Dan kita tahu benda ni dia sama macam ni. So 1 tolak P Z macam ni dan benda yang sama juga. Ada orang buat macam ni, dia buat 2 darab. Ada juga buat macam ni. Saya dah lupa proper writing dia macam mana, tapi lebih kurang macam ni lah. Ada juga yang buat macam ni. So jawapan dia 0.7698. So ingat sama je. Ni 1.2, ni 1.2. Tapi contoh saya tukarlah. Sini saya letak negatif 1.5. Dia dah tak sama kan. So sini negatif 1.5. Dan sini pun tukar juga. Ni pun dah tak boleh pakai. Lepas tu yang ni saya tak kacau. Yang ni saya kena adjust lah. So dia jadi macam ni. 0.0668 tolak dapat 0.8181. Okay, saya ulang balik. Kalau nak cari kawasan berlorek ni, lepas tu ini tak sama, kita kena buat separate lah. Jadi yang 1.2 ni dah settle sebab dia ke kanan. Yang negatif 1.5 ni dah settle sebab dia ke kiri. Dan kita tahu yang ke kiri ni dia sama macam ke kanan. So sebab tu dia jadi macam ni. Cuma dia positif lah. Okay, ni positif. Jadi 1 minus ni dengan ni, nanti dapat jawapan. Next, soalan minta kawasan berlorek antara 1.2 dengan 1.5. So ni kena hati-hati lah. So kalau 1.2 ni jauh dia kan. Tapi kalau 1.5 inilah jauh dia. So siapa tolak siapa? 1.2 tolak 1.5 ke 1.5 tolak 1.2? Jadi untuk kes ni P Z more than 1.2 tolak P Z more than 1.5. Sebab 1.2 ni dia cover lagi banyak. Yang 1.5 ni cover sikit. Jadi yang besar tolak sikit, yang besar tolak kecil. Dapatlah jawapan dia. So okey, itu jawapan dia. Jadi ni yang korang tengok graf, ni pun korang tengok graf. Jadi tu 1.2 kan. Ni 1.2 0, 1.20. Ni lah, ambil yang ni. Yang 1.5 tu saya tak dapat nak copy. Korang boleh check lah dekat buku masing-masing ke, kalkulator masing-masing.
Next question, yang ni contohlah 0.6, yang ni negative 1. Jadi soalan tanya tolong kira total luas probability tu. Okay, so macam case ni lain sikit. Since kita nak tambah, jadi Z more than 0.6 tambah dengan PZ less than negative 1. Lepas tu kita adjust balik, sebab kita tahu yang negatif tu sama je macam positif, dia terbalik je. Lepas tu jawapan dia 0.433. Lagi satu contoh ini 1.2 lah. Sekejap, macam besar sangat ini. 0.5 lah Soalan minta kawasan berlorek yang ni dari macam mana ni, dia nak yang tu lah. Kita biasa fokus yang kanan je kan, ni terbalik lah. So macam kes ni satu, sebab satu kan dia cover semua kan, tolak Z more than 0.5. Kenapa kena tolak? Sebab satu ni mewakili semua, tolak dengan 0.5 yang ke kanan dia. So jawapan dia ialah 0.6915. Ni tengok dekat buku lah ataupun pakai kalkulator. Jadi kalau korang dapat terbalik pun, contohlah ni negative 1 lah. So dia nak yang ni saja. Sama juga kalau korang terbalik. Kalau terbalik dia jadi macam ni. Sama. Jadi buat je lah macam biasa. Satu tolak Z more than 1. Yang pening ni yang bab terbalik ni lah. So korang kena banyak buat latihan supaya korang boleh bezakan. Sebagai summary, kalau nak tahu yang graf tu standard normal distribution, kita tengok sini lah. Z kosong, Z mean dia kosong, standard deviation dia 1. Lepas tu kalau luas yang macam ni saja 0.5, sebaliknya pun sama 0.5. Kalau kita lorek semua, dia mewakili 1 lah probability dia. Lepas tu kalau soalan tanya macam ni, yang lorekkan dia yang ke kanan je kan, contohlah 0.12, kita boleh pakai table lah dengan mudah. Jadi 0.12, 0.1 dan 2. Jadi inilah 0.4522. Kalau soalan tu dia letak lebih contoh 0.12, 3. So 0.12 yang ni kan, lepas tu 3. Ni 12. Kalau korang perasan dia tulis tolak jadi tak silap saya pun dah lupa lah. 0.4522 ni tolak dengan 12. Macam ni, 0.4522 tolak dengan 0.0012. Rasa betul lah. And then kalau dia terbalik pun, negatif 0.12 dia sama je macam ni. Okay, dengan syarat dia ke kiri je lah, yang ni ke kanan je kan. And then apa ni, kalau dia nak yang ni kan, yang sebaliknya, 1 tolak PZ more than 0.3. Tapi kalau yang jenis yang apa ni, lorek separuh je kan, yang ni je kan, so 0.5 tolak PZ more than 0.3. Apa lagi and then kalau yang macam ni, contohnya ni 1.2, yang ni 0.3 contohlah. So 1 tolak PZ more than 0.3 tolak dengan PZ more than 1.2, sebab kita tahu dia sama macam ni. Lepas tu yang ni pula 0.5 dan 1.2. Dia nak yang lorek sampai sini saja. So PZ more than 0.5 tolak PZ more than 1.2.
Harap saya dah cover semua contoh. Korang ni lah kena buat latihan lah. Apabila korang buat latihan, kalau soalan bagi gambar, senang lah. Tapi ada juga soalan dia tak bagi gambar, dia just simply apa tu, bagi nombor je. Macam ni korang boleh buat kan, boleh agak lah. Kalau macam korang dapat macam korang tak boleh nak imagine, korang lukis lah, lukis. Lepas tu ni kosong, mesti kosong. Jadi 1.2 ni dia dekat sini. Takkan kat sini yang 1.2 kan, tak logik lah. Ini negatif ni. So kalau dia kata semak lah sekejap saya nak remove ya. Z less than 1.2. Less than. So korang lukis je. Tengah ni confirm kosong. Ni 1.2. Less than maknanya macam ni. So korang kena peka lah dengan arrow ni. Pasal ada juga soalan buat macam ni. Dia Z tu antara 0.3 dengan 1. Lukis lah. Ni 0.3 kat sini, 1 kat sini. So korang kena hati-hati. Tu je kot. Harap korang buat banyak latihan. Tak tahu tanya macam mana nak guna calculator, korang tengoklah video sebelum ni. The next video will be X value ataupun normal distribution.